Mula beroperasi pada 2007, Sekolah Menengah Agama Kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menjadi tumpuan ibu bapa di sekitar ibu negara untuk menghantar anak-anak mereka belajar di sini. Ini kerana kecemerlangan yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar yang belajar di sini. Assalamualaikum, ketika ini saya berada di Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ramai yang mempunyai stigma kononnya belajar di sekolah agama tidak boleh mencapai kejayaan, tetapi stigma itu sebenarnya tidak betul. Bersama dengan kita Ustaz Muhammad Haikal Abdul Hamid, Ketua Unit Pendidikan Menengah Bahagian Pembangunan Insan Mawib dan juga bekas pelajar SMK Mawib, Dr. Muhammad Amirullah Sahudin yang kini merupakan pensyarah kanan Jabatan Kimia Fakulti Sains Universiti Malaya. Terima kasih kepada tetamu kita. Kedua-duanya nampak cemerlang ya kedua-duanya pagi ini. Itulah Ustaz, saya nak tanya mengenai latar belakang Sekolah Menengah Agama Mawib ni lah. Boleh ceritakan sedikit? Baik, terima kasih kepada Encik Khairul. Untuk institusi pendidikan menengah di bawah Mawib ini, kita ada 4 buah sekolah. Yang pertama, kita ada Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang kedua, kita ada Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Wilayah Persekutuan Labuan. Kemudian kita ada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz atau dikenali sebagai SMISTA. Dan yang keempat, kita ada Pondok Moden Al-Ambakirah. Yang mana sekolah-sekolah ini ditubuhkan pada tahun-tahun yang berbeza lah. Untuk Semar Mawib Kuala Lumpur pada tahun 2007 telah mula beroperasi. Kemudian kita ada Semar Mawib Labuan pada 2009 dan SMISTA pada tahun 2011. Kemudian Pondok Moden Al-Ambakirah pada tahun 2015. Itulah Ustaz, kita nak tanya tentang kejayaan yang telah dicapai oleh SMK Mawib ni. Boleh Ustaz ceritakan? Okey, banyak kejayaan di peringkat, sama ada di peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa yang telah dicapai oleh sekolah-sekolah menengah di bawah Mawib ini. Dan yang terbaru mungkin keputusan SPM lah pada tahun lepas, yang mana Sekolah Menengah Agama Mawib telah mencapai GPS yang sangat membanggakan, iaitu 1.33. Dan di peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini, Sekolah Menengah Agama Mawib berada di tangga yang pertama lah untuk SPM pada tahun lepas. Begitu juga sekolah-sekolah lain di bawah Mawib menunjukkan prestasi yang sangat baik. Contohnya SMISTA juga berjaya mendapat grade purata sekolah di bawah 2.0, iaitu kita dapat 1.92. Dan begitu juga sekolah-sekolah yang lain juga mencatatkan peningkatan lah. Alhamdulillah. Nampaknya hari ini kita ada bekas pelajar ya Ustaz. Dr. Muhammad Amirullah sekarang merupakan pensyarah kanan Jabatan Kimia Fakulti Sains Universiti Malaya. Itulah doktor. Mungkin doktor adalah batch pertama ya, SMK Mawib. SMK Mawib. Okey. Boleh doktor ceritakan tentang apa yang doktor belajar ketika memula belajar di SMK Mawib ni? Okey, pengalaman saya bersekolah di Semar Mawib dulu tahun 2007 lah ya. Merupakan batch pertama dan ketika itu semua keadaan baru. Ya kan? Tiada senior dan kami lah salah satunya batch pelajar yang bersekolah di situ. Dan pada saya ketika itu sangat menyeronokkan dan sangat kondusif. Walaupun kelengkapan sekolah tidaklah sama seperti sekolah-sekolah yang lain kan. Tetapi guru-guru ketika itu gigih berusaha untuk membantu pelajar dari segi persediaan belajar, persediaan sekolah. Ketika itu pengajian ni ada dua lah, akademik dengan sanawi kan. So kami berpeluang untuk mempelajari subjek akademik sama seperti di sekolah SMK yang lain. Tetapi tambahannya kami berpeluang untuk mempelajari bidang sanawi dari segi bahasa Arab, nahwu, mutalaah semua.
pendidikan syariah, Quran Sunnah. Jadi itu memberikan perbezaan uniknya berada di sekolah agama berbanding dengan sekolah lain lah. Sekarang jawatan doktor kepensyarakanan Jabatan Kimia. Ya, betul. Dan telah melakukan banyak kajian dan inovasi ya. Bagaimana agaknya kejayaan itu boleh dicapai walaupun bersekolah di sekolah menengah agama? Okey, soalan yang baik. Waktu di sekolah, saya memang meminati bidang kimia. So, Cikgu Nur Hazami Hashim yang menjadi sumber inspirasi saya untuk mencintai ilmu tersebut. Bagi saya, bidang kimia ini lebih mudah untuk dipelajari dan lebih sebati dalam diri saya berbanding dengan subjek lain lah. Jadi, saya ambil keputusan apabila saya habis SPM, saya ingin sambung pengajian dalam bidang sains lah, especially dalam bidang kimia. Jadi saya melanjutkan pengajian degree, master, PhD dalam bidang kimia dan mendapat tajaan bantuan MAWIB dan juga bantuan kerajaan juga untuk sambung pengajian. Pendidikan saya membangunkan prototype sensor. So sensor ni satu kit untuk menentukan kesegaran dan juga kerosakan satu makanan. Jika kita beli makanan di pasaraya kan, okay, di market ke apa, so kebanyakannya makanan tersebut ada expiry date, ada tarikh luput. Tetapi kita tidak boleh mempercayai atau rely on tarikh luput tu sebab kadang-kadang makanan itu boleh diselamatkan lagi, boleh dimakan ataupun dikonsum oleh pengguna. Jadi saya ambil langkah untuk membangunkan satu kit mudah alih untuk kita test, untuk menguji adakah makanan ini betul-betul dah rosak. Dan ujian ini hanya boleh digunakan untuk makanan yang masih mentah lah, seperti ayam, ikan, daging dan juga makanan laut. Dan ternyata ia terbukti berkesan. Saya menghasilkan 2 prototype sensor ketika waktu di PhD dan prototype itu telah dipatenkan di peringkat Malaysia dan sekarang kita tengah tunggu kolaborasi dengan industri untuk membeli prototype tersebut. Alhamdulillah. Bangga tak Ustaz Aika dengan bekas pelajar sekolah menengah agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bukan sahaja berjaya, kini melakukan inovasi. Kita nak tanya kepada Ustaz lah, macam apa sebenarnya yang dipelajari, mata pelajaran yang diajar di SMA MAWIB? Okey, baik, untuk keempat-empat sekolah ni ada kurikulum yang agak berbeza sedikit lah, mengikut keperluan dan kehendak semasa masyarakat. Dan untuk contohnya SEMA MAWIB ni, SEMA MAWIB Kuala Lumpur dan juga SEMA MAWIB Labuan, sekarang ni kita menggunakan kurikulum bersepadu dini, KBD. Maksudnya subjek-subjek agama semuanya dipelajari dalam bahasa Arab, KBD. Untuk sekolah menengah integrasi sains tahfiz semesta, kita menggunakan kurikulum bersepadu tahfiz. Yang ini juga kurikulum kebangsaan lah. Dan untuk sebuah lagi sekolah di bawah MAWIB ini ada Pondok Moden Al-Ambakirah. Sekolah ni dia mengintegrasikan akademik dan juga turas. Kitab-kitab kuning, mungkin kita pernah dengar kitab-kitab Jawi, kitab-kitab lama, kitab-kitab klasik Arab tu. Yang tu dia gabungkan antara akademik dan juga kitab-kitab turas. Di mana mereka ni akan mempelajari kedua-dua aliran ni lah. Jadi mereka ada peluang untuk menyambung pelajaran di dua-dua aliran, sama ada di akademik ataupun di bahagian agama lah. Itu yang kurikulum yang digunakan sekarang lah di institusi pendidikan menengah di bawah MAWIB. Dia ada tambahan-tambahan subjek agama tu, contohnya macam kita ada Usuluddin, Syariah dan juga Lughah Arabiah Mu'asirah. Yang mana subjek-subjek ni tidak dipelajari di sekolah menengah kebangsaan lah. So, Doktor, mata pelajaran yang banyak, belajar bahasa Arab, biologi, tapi boleh cemerlang, boleh mendapat keputusan yang lebih baik. Ada tips-tips tak yang boleh dikongsi kepada pelajar-pelajar di luar sana? Okey, kalau nak cakap dengan tips tu, semua orang ada tips masing-masing lah. Tapi bagi saya, selaku bekas pelajar sekolah agama kan, saya jenis yang suka menghafal. Saya suka scan semua benda. Sebab saya dah terbiasa dengan hafazan. Jadi saya gunakan teknik itu untuk menghafal, bukan sekadar menghafal secara bulat-bulat, tapi menghafal, tapi kita masuklah menghafal semua
kandungan-kandungan pada pelajaran itulah. Itu teknik saya lah. Yang kedua, saya waktu itu ramai lagi pelajar yang cemerlang dari saya. Saya yakin lagi cemerlang daripada saya. Tetapi saya akan bersahabat atau berkawan dengan orang yang pelajar yang paling terbaik dia tu, iaitu Kamil nama dia. So saya akan follow dia, saya akan ikut dia apa yang dia buat hari ni. So apa yang dia buat latihan ini, apa yang dia belajar hari ni. So saya akan cuba fit dengan cara pembelajaran dia dan moga-moga saya dapat mendapat hasil yang cemerlang seperti dia lah. Dari segi susunan jadual itu kami dah terbiasa dengan mata pelajaran yang banyak, so tak ada masalah. Cuma dia kena bijak sikit sebab kena bijak sikit dalam mengatur subjek akademik dan sanawi. Dan tidak boleh terlalu fokus terhadap PMP, tapi kita juga kena aktif dalam sukan curriculum juga. Jadi kena aktif juga. Itulah nak tanya Ustaz, proses pemberian pelajar. Okay, baik. Mungkin soalan yang agak panas lah. Ramai nak sekolah. Ramai ya Ustaz, ramai. Memang permintaan sangat tinggi. Cuma kita tak dapat tawarkan dalam jumlah yang banyak lah. Okay, untuk proses pemilihan, kebiasaannya kita akan buka di hujung tahun lebih kurang tempoh sebulan untuk kita mengisi pendaftaran secara online. Kemudian kita akan buat proses saringan dan kita hanya memilih lebih kurang 1,200 murid untuk menghadiri ujian saringan. Kemudian sekiranya mereka berjaya melepasi ujian saringan, kita akan panggil pula untuk temu duga. Jadi ada banyak stage yang perlu mereka lalui lah. Sebabnya kita nak memilih hanya lebih kurang 150 orang sahaja. 150 orang untuk sebuah sekolah. Untuk Semar Mawib ni kita pilih 150. Contoh untuk sekolah menengah integrasi Saint Hafiz, kita hanya memilih 90 sahaja. Okay. Jadi permintaan tu saya boleh katakan sangat ramai. Lebih dalam 6,000 permohonan. Wow. Jadi untuk kita menawarkan semua tu memang agak sukarlah dengan kita ada 4 buah sekolah sahaja termasuk yang di Semar Mawib Labuan. Tapi kita cuba memilih pelajar-pelajar yang terbaik dan kita memberi keutamaan kepada asnaf lah, kepada asnaf-asnaf yang ada di wilayah Persekutuan, dan juga sekolah ni juga kita utamakan kepada anak-anak wilayah Persekutuan lah. Menyentuh tentang asnaf tu, ramai ke yang bilangan pelajar yang diambil Ustaz? Okey, untuk asnaf pada tahun ini kita menjangkakan lebih kurang 30% daripada pengambilan adalah daripada kalangan anak-anak asnaf lah. Okey, Ustaz, kita nak tutup kita punya Borak MG inilah kali ini. Mungkin agaknya bagi mereka di luar sana yang masih berhasrat untuk menghantar anak-anak mereka ke SMA Mawib ni, apa yang mereka perlu lakukan supaya mereka betul-betul boleh layak menjadi salah seorang pelajar yang cemerlang seperti Dr. Amir? Okey, yang pertama sekali kalau berkaitan dengan kelayakan untuk masuk tu, semestinya kena cemerlang lah dalam peperiksaan yang ataupun ujian yang mereka ambil di darjah 6, sama ada UPKK-nya ataupun PBD. Kemudian kita ada juga untuk UPSRA, ujian penilaian sekolah rendah agama. Jadi kalau mereka cemerlang dalam ketiga-tiga ini, sebab persaingan terlalu tinggi, terlalu ramai sangat pelajar yang cemerlang, jadi penawaran pun terhad. Untuk kita selalunya akan panggil lah untuk dia menjalani ujian saringan dan temu duga sekiranya mereka cemerlang dalam ketiga-tiga ni. Tapi kita juga tengok aspek-aspek yang lain, contohnya macam kategori asnaf. Kemudian kita tengok juga co-curriculum yang mereka sertai di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. Untuk makluman, sekolah ni kebitaraan dia adalah memanak dan juga bahasa Arab. Sekolah menengah agama Mawib ni. Jadi kalau dia ada kelebihan dari sudut bahasa Arab,
kemudian ada kelebihan juga dari sudut sukan memanah. Jadi dia ada, kita kata, point lebih lah untuk kita pertimbangkan kelayakan murid tersebut lah. Okay. Itu Steve. Kelebihan dia adalah memanah dan juga bahasa Arab. So, bahasa Arab tu sangat penting lah dekat sekolah ni. Kalau dia tak boleh bahasa Arab, dia akan sukar nanti untuk mengikuti kurikulum yang ada di sekolah ni. Tak ada subjek agama, melainkan semuanya dalam bahasa Arab. Ustaz nak tanya, kenapa memanah? Kenapa tak aktiviti yang lain? Memanah ni memang telah menjadi dasar di sekolah ni. Dan kita lihat mereka ni ada minat yang tinggi lah untuk memanah ni, sebab dia ada pertandingan-pertandingan yang dijalankan di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan yang mereka boleh sertai lah. Jadi kita memilih memanah tu lah. Alright, dengan kata-kata tu kita akhiri kita punya Borak MG hari ini. Jadi mereka yang nak masuk ke SMA Mawib ni perlu ada dua kepakaran ni, dua kelebihan ni, memanah dan juga bahasa Arab. Kita berterima kasih kepada Ustaz Muhammad Haikal Abdul Hamid, Ketua Unit Pendidikan Menengah Bahagian Pembangunan Insan Mawib, dan juga Pensyarah Kanan Jabatan Kimia Fakulti Sains Universiti Madaya, Dr. Muhammad Amirullah Sahuddin. Terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.